Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa afdalus salata wa atammut taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang berusaha mengurusi dan barisan ahli jawatan kuasa masjid yang dikasihi Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh para hadirin muslimin yang dirahmati dan dikasihi, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla pertemuan kita pada malam ini walaupun suasananya sedikit berbeza, tidak seperti sebelum ini, tetapi kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah taala mengangkat daripada negeri dan negara kita akan wabak ini, dan Allah memberikan sebanyak hikmah daripada setiap ketentuan daripada Allah Azza wa Jalla, dan kita bermohon kepada Allah Azza wa Jalla semoga Allah kurniakan kepada kita akan sifat redha, sifat sabar di atas segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah taala pertemuan kita pada malam ini menyambung pembacaan kita daripada kitab Ghayatul Matlub wa a'zamul minnati fima yaghfirullahu adh-dhunub wa yujibul jannah, yaitu Al-Imam Ibnu Abid Dunya, Ibnu Abid Daiba' pada membicarakan tentang amalan-amalan yang boleh menghapuskan dosa. Insya-Allah taala, seingat saya kita masuk pada fasal yang kedua muka surat 27, betul ke? Muka surat 21. 21. Oh, tak habis lagi. Muka surat 21. Kita berhenti pada hadis yang di bawah tu ya. Baik. Iaitu masih lagi berkaitan dengan Quran dan hadis berkaitan dengan taubat, dan kita telah bicarakan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengannya, dan kita lihat bersama katanya pengarang kitab rahimahullahu taala, dan banyak lagi ayat Al-Quran yang mempunyai makna yang sama, iaitu yang terkait dengan perintah taubat ataupun istighfar. Maknanya banyak sangat dalam Al-Quran perintah taubat dan istighfar. Hadisnya berbunyi, kami riwayatkan daripada Sahih Muslim daripada Al-Aghar bin Yasar Al-Muzani. Beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? Ya ayyuhan nas, tubu ilallahi wastaghfiruh, fa inni atubu ilaihi fil yaumi aktsara min 70 marrah. Wahai sekalian manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah dan beristighfarlah kepadanya. Dan kita telah bicarakan dalam pertemuan lalu, taubat itu maknanya apa? Berasal daripada perkataan taba, artinya kembali, iaitu orang yang kembali setelah dia terlanggar atau terseleweng daripada jalan, dan dia balik semula kepada jalan yang benar, maka namanya orang itu orang yang bertaubat. Manakala istighfar, dia minta diampunkan dosa dan kesalahannya. Okay? Dia minta diampunkan dosa dan kesalahan dan kekurangannya, istighfar. Dan kebiasaan istighfar itu adalah dilafazkan ataupun zikir yang diungkapkan. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, begitu. Okey. Manakala taubat, hatinya itu kembali kepada kebenaran dan jalan yang betul setelah ia tersasar daripada jalan tersebut. Berbeza. Katanya, wahai sekalian manusia,
Bertaubatlah kepada Allah dan beristighfarlah kepadanya. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kata Nabi, fa inni atubu ilaihi, sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah fil yaumi, setiap hari, maknanya dalam sehari, aktsara min sab'ina marrah, lebih daripada 70 kali. Tuan, Nabi bertaubat sehari, kalau ikut riwayat ini, lebih 70 kali. Sedangkan Nabi SAW disebutkan dalam Al-Quran, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Allah ampunkan dosamu wahai Muhammad, yang terdahulu dan yang akan datang. Pun begitu, Nabi SAW bertaubat kepada Allah sehari 70 kali. Ini memberikan isyarat kepada kita dan pelajaran serta pedoman kepada kita. Saya sendiri dan kita semua, tuan-tuan, boleh dikatakan setiap hari kalau kita keluar rumah atau duduk dalam rumah, pasti tidak sunyi kita daripada melakukan dosa. Sama ada dosa kecil atau dosa besar. Dan paling banyak biasanya dosa kecil, yang takkan biasanya kita terluput dan terlepas daripadanya. Maka kalaulah Nabi SAW yang dipelihara daripada dosa itu bertaubat lebih 70 kali, saya dan kita semua, tak kira lah siapa, tuan-tuan, lebih daripada itu perlu kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dalam Sahihul Bukhari daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau telah berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi, demi Allah, inni la astaghfiru wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min 70 marrah. Demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar dan bertaubat kepada Allah dalam sehari lebih 70 kali. Tuan-tuan, di sinilah dalil pada membicarakan boleh kita berzikir pada menetapkan bilangan. Dalam hadis sebut berapa kali? 70 kali. Maknanya kalau tuan-tuan nak zikir istighfar 100 kali, boleh tak? Boleh. Ustaz, kalau boleh, ada, sebab ada orang tanya, tuan-tuan. Dia kata, Ustaz, ada orang kata kalau kita zikir ni dengan bilangan, seolah-olah kita berkira dengan Tuhan. Tak, itu tak ada jadi isu. Maaf tuan-tuan, contoh tuan-tuan kata saya nak selawat subhanallah sehari 200 kali. Buat 200 kali. Adakah kita hadkan untuk tasbih kepada Allah 200 kali dan kita berkira tak? Nabi SAW dalam hadis ini, Nabi menunjukkan 70 kali. Ada satu riwayat lain sebut 100 kali. Ini memberikan makna menghadkan sesuatu bilangan untuk jadikan wirid adalah sesuatu yang dibolehkan. Boleh faham kan? Siapa yang nak letak 300 kali, buat 300 kali. Siapa yang nak istighfar 500 kali, buat 500 kali. Siapa yang nak 1000 kali, teruskan 1000 kali. Kenapa kita hadkan? Supaya kita dapat buat zikir yang lain pada setiap hari dengan jadualnya yang sistematik. Kalau tuan-tuan tak ada had, sehari cuma tasbih je, mana tak istighfar, mana selawat dan sebagainya. Maka penjadualan itu dibantu dengan kita meletakkan kadar-kadar pada kita nak beristighfar, berselawat atau bertasbih atau bertahmid. Jadi tuan-tuan, dia memang jadi isu, tuan-tuan. Ada isu. Orang akan timbulkan, kenapa ada orang zikir 1000 kali, kenapa 2000 kali? Di mana panduan sunnahnya? Ini tuan-tuan. Ada hadis yang lain banyak lagi yang Nabi sebutkan menganjurkan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Selepas subuh berapa kali? Berapa kali kan? Lepas subuh. Haji Razak, Datuk Bahari, 10 kali. Nabi sebut hadis sahih 10 kali. Baginya fadlat sekian dan sekian. Ada hadis sahih Bukhari juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyebutkan bacanya 100 kali. Kenapa ada had? Kerana padanya ada fadilat. Dan kita boleh pergi kepada zikir yang lain dengan wujudnya had tadi, dengan adanya bilangan yang ditangan. Tak faham apa maksud yang saya nak maksudkan? Kerana timbul persoalan. Dia kata, boleh ke zikir 3000 kali? Nabi tak buat 3000 kali. Jawapannya boleh. Untuk kita menjadualkan zikir kita. 3000 ini, 3000 seterusnya dan seterusnya. Baik. 10 kali, tuan-tuan tengok ni yang jadi imam, tuan-tuan khususnya jadi imam.
Membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Tuan-tuan nak baca pada semua sembahyang terserah, tetapi jangan tidak dilakukan pada sembahyang subuh dan sembahyang maghrib. Kerana hadis tentang itu disebutkan tentang subuh dan maghrib. Benar? Jangan zuhur baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, maghrib tak baca, tak betul. Kalau nak tinggal zuhur, tinggal asar, tinggal isyak. Tapi subuh dan maghrib jangan tinggal. Kerana subuh dan maghrib terdapat nasnya pada menyuruh kita membacanya, iaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa, ada dua versi. Versi pertama, dua-dua ada hadis. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Versi yang kedua, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tak ada yuhyi wa yumiit. Dua-dua boleh dan dua-dua terdapat hadisnya. Benar? Dua-dua terdapat hadisnya. Baik, sambung lagi. Ada soalan tanya terus tuan-tuan. Ada soalan tanya terus. Hadis yang seterusnya dalam Sahih Muslim daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, siapa yang berkata? Anas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi? Lallah. Tuan-tuan baca dengan Allah, jangan baca dengan lillah. Lillah tu baca dengan lallah. Okay? Lallah bukan lillah. Lallahu. Hadis ini dimuatkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Lallahu ashaddu farahan bitaubati abdihi hina yatubu ilaihi min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardi falatin fanfalatat minhu wa alaiha ta'amuhu wa syarabuhu fa aysa minha fa ata syajaratan fattaja'a fi zilliha qad aysa min rahilati fa baina huwa kadzalika idza huwa biha qa'imatan 'indahu fa akhadha bi khitamiha thumma qala min shiddatil farah Allahumma anta 'abdi wa ana rabbuk akhta'a min shiddatil farah. Allahu akbar. Tuan-tuan, hadis ni menarik sekali. Dikatakan hadis ni tuan-tuan menyebabkan Nabi ketawa. Tuan-tuan tengok, fahamkan apa yang saya sebut. Katanya tuan-tuan tengok Nabi kata apa? Adalah Allah itu sangat gembira dengan taubat seorang hamba ketika dia bertaubat kepada Allah, seperti lebih daripada gembiranya. Tuan-tuan tengok apa dia? Tuan-tuan fahamkan apa yang saya sebut. Lebih daripada gembiranya seorang yang pergi musafir jauh dekat padang pasir yang sangat luas. Jauh tuan-tuan Tuan-tuan bayangkan kita daripada Kuala Kangsar masuk highway nak menuju ke Kedah. Kita dah sampai dekat Bukit Merah dah. Jauh perjalanan, tak ada saudara mara. Jalan jauh. Katanya tuan-tuan, orang ini bawa makanan di atas kenderaan. Mana kalau unta, dia bawa makanan, bawa minuman, pergi musafir jauh. Dalam musafir yang jauh, padang pasir yang luas. Tiba-tiba tuan-tuan, dia duduk di bawah satu pokok, dia rehat sekejap. Tiba-tiba dia rehat, dia sedar, dia tengok unta tadi yang bawa semua makanan, semua minuman hilang. Apa perasaan tuan-tuan? Kita bagi contoh kan, waliyazubillah, kita mohon perlindungan Allah. Kita bawa motor mahal, BMW, nak pergi menuju ke Kedah, sampai dekat RR Gunung Semanggul, motor tu hilang. Tuan-tuan bayangkan saja, nak patah balik macam mana, nak orang macam mana, dompet dalam motor, handphone dalam motor, semua dalam motor. Hadis ni kata, seorang yang sedang berjalan jauh dalam padang pasir yang sangat luas, dia duduk sekejap, tiba-tiba tunggangannya yang penuh dengan makan dan minum hilang. Nabi umpamakan, tuan-tuan, lalu dia pun baring, duduk dekat bawah pokok. Dia bangun balik, dia putus asa, manalah pergi binatang aku. Tuan-tuan boleh bayang perasaan orang tu. Manalah pergi binatang aku. Tiba-tiba sedang dia baring, dia duduk balik, tiba-tiba dia nampak unta atau tunggangannya yang masih penuh dengan makanan datang ke tempat dia. Kemudian dia pegang. Tuan-tuan, perasaan orang tu gembira tak? Kata Nabi SAW, Allah lebih gembira dengan taubat kamu, lebih daripada gembiranya lelaki ini yang datang balik tunggangannya yang penuh dengan makanan dan minum. Tuan-tuan faham? Maknanya apa? Allah sangat suka kita bertaubat kepadanya. Lebih gembira daripada orang yang kehilangan tunggangan, penuh makanan, tiba-tiba jumpa balik. Nabi nak gambarkan orang tu punya gembira sampai dia kata tuan-tuan, akhir sekali, tengok baris akhir sekali.
Thumma qala min syiddatil farah, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Tuan-tuan, punya gembiranya laki ni dia syukur pada Allah. Dia kata apa? Ya Allah, engkaulah hamba-Ku dan aku Tuhanmu. Betul ke salah? Betul ke salah tuan ayat tu? Ya Allah, engkaulah hamba-Ku dan aku Tuhanmu. Salah. Tapi Nabi sebut, orang tu punya gembira sampai dia tersasul. Dia kata, ya Allah, engkaulah hamba-Ku dan aku Tuhanmu. Punya gembiranya, tuan-tuan. Dan Nabi SAW tersenyum dengan kisah ini. Maknanya apa? Orang tu punya gembira sampai dia tertukar. Patutnya dia kata, akulah hamba dan engkaulah Tuhan. Tapi punya gembiranya, dia tersasul. Tersasul, tertukar. Tuan-tuan. Dan di sinilah ulama mengeluarkan istinbat hukum. Apa dia? Sebahagian orang hilang akalnya, bukan hilang akal, hilang pertimbangan akalnya dan keluarkan perkataan-perkataan yang mungkin padanya ada kekufuran. Tuan-tuan faham? Contoh kita bela opah kita, dia dah nyanyuk. Tapi separuh nyanyuk, separuh tak nyanyuk. Kadang-kadang masa dia nyanyuk tu tuan-tuan, semoga Allah pelihara kita daripada sifat itu tuan-tuan, dia terkeluar dan tercakap perkataan yang mungkin mengandungi syirik. Mungkin mengandungi dosa besar. Soalannya, adakah dia berdosa? Dosa tak dia? Tuan. Contoh dia kata, tuan, kita kata, mak nak baca Quran, aku tak suka Quran. Dan kita tahu dia cakap itu bukan di atas pertimbangan akalnya yang sehat. Tuan-tuan, maka hadis ini ulama keluarkan istinbat hukum. Apa dia? Iaitu orang seperti ini dimaafkan kerana dia luar daripada kawal. Macam orang ni gembira sangat sampai dia terkata, tuan-tuan, ikut perkataan dia syirik. Betul tak? Allah, engkaulah hamba-Ku dan aku Tuhanmu. Syirik. Tapi ini hadis. Dan Nabi tak kata orang tu salah. Pada menandakan apa? Dia hilang pertimbangannya dan dia terlafazkan lafaz itu. Dan tuan-tuan, sebahagian orang yang banyak berzikir, dia buat kadang-kadang datang kepada dia satu suasana dan keadaan hilang. Dipanggil ghaibubah. Kadang-kadang tercakap perkara-perkara yang kita tak faham. Tuan, maka di sini ulama menghukumkan bagi mereka itu dimaafkan kerana perkataan itu bukan dicakap atas kesedaran dirinya. Tuan faham ya maksudnya? Dan itu perkara yang perlu kita amati. Dan inilah hadis yang menjadi sandaran mereka dalam mengeluarkan hukum tersebut. Baik, silakan. Ada soalan tanya terus tuan-tuan. Di dalam Sahih Muslim juga daripada Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, Inna Allah yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musi'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musi'ul lail hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Tuan-tuan, hadis ni mesti difahami dengan baik dengan kaedah dan asasnya. Disebutkan dalam hadis ini, sesungguhnya Allah melebarkan tangannya. Tuan-tuan kena faham makna daripada ini. Dia bukan makna tangan seperti tangan makhluk maha suci Allah daripada penyerupaan dengan makhluk. Tetapi maknanya apa? Sesungguhnya Allah meluaskan kemurahannya. Kenapa tuan-tuan? Kenapa? Tuan-tuan perasan tak? Orang kalau sebut pencuri, bahasa Melayu disebut apa? Pencuri? Tangan panjang. Betul, tuan-tuan? Tangan panjang. Kenapa orang mencuri tangan panjang? Sebenarnya tangan dia tak panjang. Tangan dia sama macam tangan kita. Tapi kenapa tangan panjang? Tangan itu menunjukkan kepada tindakannya. Boleh tuan? Begitu. Jadi orang yang pemurah, tangannya luas. Maknanya di sana beri, beri dan beri. Maka tuan-tuan, di dalam hadis ini diumpamakan kepemurahan Allah Azza wa Jalla dan keluasan rahmatnya dengan Allah membentangkan tangannya. Maha suci Allah daripada memiliki tangan seperti dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tak boleh ada persamaan. Dan tuan-tuan, kalau tuan-tuan faham ini dengan makna tangan, dia bersalahan dengan firman Allah Azza wa Jalla. Allah sebut apa? Bal yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha. Dan sesungguhnya dua tangan Allah. Dalam hadis ini berapa tangan? Sesungguhnya tangannya satu, betul? Dalam ayat Quran, bal yadahu mabsutatani, dua tangan. Soalannya ada berapa tangan? Tak boleh kita ungkapkan tangan.
Maka kalau kita sebut tangan, maka kontra hadis dengan Al-Quran. Jadi apa makna tangan di sini? Tangan di sini adalah makna keluasan pemberiannya. Boleh faham tuan-tuan? Fahamkan makna itu dengan baik. Kalau tidak, nanti kita menyerupakan dengan makhluk. Dan maha suci Allah daripada menyerupai makhluk. Kita kena memiliki manhaj di dalam memahami nas. Sebab kalau tuan-tuan pegang, tuan-tuan kata, Ustaz ni hadis, kita kena pegang macam tu. Kalau kita pegang macam tu, kita kena juga pegang ayat Quran. Ayat Quran menyebutkan 2 tangan. Hadis sebut 1 tangan. Sekarang 1 tangan ke 2 tangan. Faham tuan-tuan? Jadi bila kontra, ulama kata mesti ada makna yang tersirat. Okey, sekarang apa makna tersirat? Makna tersiratnya adalah keluasan pemberian dan rahmatnya. Jadi terjemahannya begitu. Maka sesungguhnya Allah meluaskan rahmatnya pada waktu malam untuk menerima taubat orang yang bertaubat dengan kesalahan waktu siang. Tuan-tuan, di malam ni Allah bentangkan keluasannya untuk mengampunkan orang siapa yang siang tadi buat dosa. Tuan-tuan, siang tadi banyak buat dosa tuan-tuan. Mata kita tengok apa, telinga kita dengar apa dan sebagainya. Wa yabsutun yadahu bin nahar liyatuba musiul lail. Dan Allah Ta'ala membentangkan kerahmatannya di waktu siang untuk mengampunkan orang yang melakukan kejahatan atau kesalahan di waktu malam. Faham kan? Maknanya apa? Siang dan malam, sampai waktu malam, Allah siap sedia nak ampunkan dosa orang di waktu siang. Bila tiba waktu siang, Allah siap untuk mengampunkan dosa siapa yang buat kesalahan di waktu malam tadi. Maka pada setiap masa, selama belum terbitnya matahari daripada barat, setiap hari itu Allah menerima dan bersedia untuk menerima taubat manusia. Oleh itu tuan-tuan, saya ingatkan diri saya dan kita semua untuk kita jangan melengahkan taubat kita tuan-tuan. Kerana musim Covid ni tuan-tuan, mati ni tak tahu bila-bila. Tak tahu. Yang muda mati pun ada. Yang baru ni 2 hari lepas ke sehari lepas, budak baru 6 tahun, 7 tahun mati pun ada. Artinya apa tuan-tuan? Mati ni tak tahu bila dan tak tahu siapa. Maka tuan-tuan, saya ingatkan diri saya dan kita semua. Ingatkan diri saya dan kita semua. Iaitu bertaubat kepada Allah pada waktu siang daripada dosa malam tadi. Dan bertaubat di waktu malam daripada dosa siang tadi. Semoga saat kita mati itu, kita dihapuskan oleh Allah daripada dosa-dosa kita yang lampau. Dan kita dapat kembali kepada Allah Azza wa Jalla dengan segala kebaikan dan kelapangan, insya-Allah ta'ala. Allahumma amin. Baik. Hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha, akan tertutupnya pintu taubat apabila telah terbitnya matahari daripada sebelah baratnya. Maknanya apa? Tanda kiamat yang besar. Tanda kiamat besar, terbit matahari daripada barat, sudah tak ada lagi dah pintu taubat yang diberikan Allah kepada manusia. Bila berlakunya, Allahu a'lam. Tapi tanda kepada semua tanda kiamat kecil, semuanya telah pun berlaku. Dan itu merupakan satu daripada, seingat saya, 10 tanda-tanda kiamat besar. Selain daripada keluarnya Dajjal, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, keluarnya Dabbatul Ard, api yang akan keluar daripada Yaman, dan seterusnya. Maka salah satu daripada tandanya adalah, iaitu terbitnya matahari daripada sebelah barat. Sambung lagi. Di dalam Sahih Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taba qabla an tatlu asy-syamsu min maghribiha, taballahu alaihi." Barang siapa yang bertaubat kepada Allah sebelum terbit matahari daripada sebelah barat, maka Allah menerima taubatnya. Maknanya apa tuan-tuan? Sejak daripada sekarang ni sampai nanti matahari terbit daripada barat, semua kita boleh diampunkan oleh Allah dosanya. Oleh itu tuan-tuan, jangan tangguh. Terus bertaubat dan terus bertaubat. Dan saya ingatkan diri saya juga tuan-tuan, yang terkadang kita sendiri lupa daripada perkara tersebut. Daripada Safwan bin Asal radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Baban minal maghribi masiratu irdihi aw yasiru rakibu fi irdihi 40 aw 70 aman qibala asy-syam. Khalaqahu Allah Ta'ala yawma khuliqas samawati wal ard maftuhan litaubati la yaghliqu hatta tatlu'u asy-syamsu fihi." Kita tengok hadisnya. Hadis ini riwayat daripada At-Tirmizi. Hukum statusnya adalah sahih. Hadis hasan lagi sahih. Katanya apa? Sebuah pintu daripada barat. Pintu barat ni tuan-tuan,
pintu yang matahari nak keluar itulah. Okey. Yang luasnya atau seorang kalau berkenderaan dia kena menyempuh jarak perjalanan 40 atau 70 tahun baru sampai. Maknanya kalau tuan-tuan naik kenderaan motor contohnya 40 tahun sampai, macam itulah besar pintunya. 40 tahun tuan-tuan. Daripada sini sampai Mekah perjalanan ada seorang buat tu berbulan saja, bulan je. 40 tahun atau 70 tahun punya jalan, mungkin jalan kaki 70 tahun, naik kenderaan 40 tahun, katalah begitu tuan-tuan. Seluas itu, itulah pintu yang diciptakan di belah barat. Okey, dari arah Syam, pintu itu dijadikan oleh Allah sejak ia menciptakan langit dan bumi. Maknanya pintu tu ada sekarang. Sentiasa terbuka untuk orang yang bertaubat dan takkan pernah tertutup sampailah matahari terbit daripadanya. Okay? Sebuah pintu dari arah barat, tuan-tuan, yang luasnya maknanya satu pintu taubat yang dibuka seluas itu untuk menerima siapa je yang bertaubat. Okey, sampailah matahari terbit daripada barat dan menutupi pintu tersebut, pintu taubat tersebut. Baik, di dalam Sahihain, bila sebut Sahihain maknanya apa tuan? Bila sebut Sahihain maknanya apa? Bukhari dan Muslim. Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Dalam tu disebut dalam As-Sahihain. Sahihain maknanya Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Okey, dua tu digelar sebagai dua kitab sahih. Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Walaupun kitab sahih ni ada banyak. Sahih Imam Tirmizi ada, Sahih Ibn Khuzaimah dan sebagainya. Okey, kitab sihah ni banyak. Tetapi yang paling tertinggi kedudukannya Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Maka disebut di dalam Sahihain. Dalam As-Sahihain maknanya Sahihul Bukhari dan Sahih Muslim. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kana fi man kana qablakum rajulun qatala 99 nafsan fasa'ala an a'lami ahli al-ardi fadulla ala rahibin fa'atahu faqala innahu qatala 99 nafsan fahal lahu min taubatin faqala la faqatalahu